Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 25 Disember 2020. Rakyat disaran menghayati dan menyemai sikap cintakan perpaduan, saling hormat menghormati walaupun berbeza fahaman politik dan agama demi kesinambungan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin dalam perutusan sempena perayaan Krismas dan Tahun Baharu 2021 di Istana Negeri Kota Kinabalu menyeru rakyat agar bersama-sama menjadi tonggak keharmonian negeri ini. Oleh itu, semoga mesej ini dapat dihayati untuk membolehkan rakyat dan negeri ini hidup harmoni. Mengamalkan semangat kekitaan tanpa mengira kaum, mampu meningkatkan lagi perpaduan di kalangan masyarakat negeri ini. Tun Johar turut mengingatkan rakyat agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi membantu negara memutuskan rantaian pandemik COVID-19 dan turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan seperti Kementerian Kesihatan, PDRM, ATM, Rela dan semua jabatan serta agensi yang terlibat dalam usaha memerangi pandemik itu. Sempena musim perayaan ini juga, Tun Johar menasihati semua agar mengutamakan keselamatan diri dan keluarga dalam menyambut Hari Krismas dan kedatangan Tahun Baharu 2021. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam perutusan Krismas dan Tahun Baharu 2021 mengajak rakyat sama-sama kekal bersatu dan mengetepikan perbezaan yang ada. Seterusnya, bangkit bersama meningkatkan ekonomi Sabah yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Katanya, walaupun tahun 2020 adalah tahun sukar untuk seluruh dunia berikutan krisis kesihatan akibat COVID-19, namun ia perlu terus dihadapi dengan reda dan tabah. Datuk Haji G memberi jaminan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan terus komited membawa lebih banyak pembangunan dan peluang ekonomi kepada rakyat di negeri ini. Justru meminta rakyat memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan sedia ada. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Krismas kepada rakan-rakan kita, khususnya masyarakat Kristian di Sabah, dan selamat Tahun Baharu 2021 kepada semua. Semoga musim perayaan ini dan Tahun Baharu akan membawa kedamaian, kemakmuran, semangat muhibah dan kegembiraan kepada kita semua. Skim harga maksimum musim perayaan HHMMP Christmas 2020 sedang dilaksana hingga 31 Disember ini bagi memastikan harga barangan keperluan terkawal sepanjang perayaan ini. Sebanyak 16 jenis barangan disenaraikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bagi skim harga berkenaan. Tinjauan RTM bersama pegawai penguatkuasa KPDN HEP di sebuah pasaraya di Penampang mendapati barangan disenarai dalam harga terkawal seperti ayam, telur ayam, sayuran dan barangan kering mencukupi dan terkawal. Pengguna yang ditemui turut berpuas hati. So far cukup because di sini selalu saya pergi. Usually I go here. Memang murah dari yang tempat lain. Lagipun berdekatan dengan tempat tinggal saya. Kalau barangan sini saya ada satu regular di sinilah. Sebab kami tinggal berdekatan. Kalau tengok harga memang baguslah. Kalau saya tengok di sini memang sentiasa mencukupilah. Sebelum ini, pengarah KPDN HEP Sabah, Georgie Abbas dalam kenyataannya berkata, pelaksanaan SHMMP Christmas 2020 dapat menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah khususnya semasa pelaksanaan PKP. Pelaksanaan skim itu tertakluk kepada peruntukan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Baik perkembangan kes COVID-19 di Sabah, sebanyak 249 kes positif baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 35,415 kes. Jumlah itu meningkat 60 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Harian Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes tertinggi direkodkan di Kota Kinabalu 58, diikuti Penampang 33, Tawau 29, Lahad Datu 21 dan Sandakan 19. Kes baharu turut direkodkan di 15 daerah lain.
tiada kluster baharu dikesan. Seramai 235 pesakit dilaporkan sembuh manakala 1,675 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 605 orang di hospital dan 1,070 orang di PKRC. Sementara itu, 2 kes kematian direkodkan iaitu masing-masing 1 kes di Semporna dan Sandakan. Turut dilaporkan daerah Kinabatangan dan Beaufort berubah dari zon kuning ke zon jingga, manakala PKPD di Taman Telipuk Ria Tuaran ditamatkan semalam seperti dijadualkan. Pandemik COVID-19 bukan penghalang kepada pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO untuk tampil memberi kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. Di Kota Kinabalu, lebih 1,000 roti disumbangkan Miao Toast dan Kim Tek Chong Berhad dengan kerjasama Parti MCA Sabah dan Barisan Nasional BN Likas, khususnya buat bertugas Barisan Hadapan dan pesakit di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS. Sumbangan diserahkan kepada pengarah HWKKS Dr. Marcus Neto di hospital berkenaan. Kita tahu masa Christmas adalah masa kita bersama dengan keluarga. Sebab gejala COVID, kita semua tidak dapat melawatlah kan. Mereka pesakit-pesakit yang dalam hospital ini mungkin ada sedikit lonely lah kan, bersendirian walaupun ada beramai kawan juga dalam ward. So saya sangka kalau kita bawa sedikit macam sumbangan kepada mereka, mungkin boleh membawa sedikit kemeriahan lah kepada mereka. The supporters that they have, and they can help to make many more kids who are happy, and that I think that is pretty much a joy lah. We have been doing things like this. We don't just give out whatever we want to give, but we actually care about them, ask them and understand their need. Then we will find donors yang menyumbang. Orang actually ramai yang mau menyumbang, tapi mereka tidak tahu macam mana mau menyumbang, tidak tahu macam mana mau pergi cari orang untuk menerima. Dalam pada itu, Dr. Marcus Neto menyuarakan harapan agar pemberian vaksin yang dirancang kerajaan dapat mencapai sasaran sekaligus mengawal penularan pandemik COVID-19. Memang kami amat mengambil berat tentang pesakit kita lah, terutama kanak-kanak dan wanita mengandung, supaya jangkitan COVID ni akan berkurangan lah dan tidak menimpa mereka. Dan diharap tahun depan dalam masa beberapa hari ini wabak ini dapat dikawal dan vaksin boleh akan diberikan lah pada semua rakyat Malaysia lah. Bangunan baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Libaran di Pekan Muhibah Sandakan bakal mempunyai blok asrama selepas kerajaan meluluskan tambahan peruntukan berjumlah 17 juta ringgit. Apabila siap kelak, ia akan memanfaatkan 200 pelajar yang tinggal jauh dari sekolah tersebut. Ahli Parlimen Libaran Datuk Haji Muhammad Zakaria Idris memberitahu selain asrama, blok bagi menempatkan rumah guru yang dilantik sebagai warden turut dibina. Skop-skop pembinaan itu memang sudah tersedia ada untuk menampung 200 murid di asrama itu. Kita berterima kasih kepada keprihatinan kerajaan yang ada sekarang ini kerana semua pembangunan yang kita minta untuk keperluan di Libaran ini, alhamdulillah mereka telah tunaikan. Beliau ditemui media sempena majlis penyampaian sumbangan dana bernilai RM50,000 kepada Surau Al-Kahfi, Taman Rimba, Sandakan. Ketika ini pelajar dari sekolah tersebut menumpang di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Padas. Bangunan baharu tersebut yang kini 95% siap dijangka bakal menerima pelajar tahun depan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Zakaria meminta Jawatankuasa Persatuan Nelayan Kawasan BNK Libaran menyenaraikan nama ahli yang berdaftar dan layak menerima elaun sara hidup nelayan untuk diserahkan kepada pejabat Parlimen Libaran. Senarai nama tersebut diperlukan untuk dimajukan kepada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM selaku agensi bertanggungjawab menyalurkan elaun berkenaan. Dan saya mahu pengurusi dan Jawatankuasa senaraikan nama-nama ini bagi kepada saya dan saya boleh ajukan kepada pihak yang berkenaan, kerajaan untuk mendapatkan bantuan RM300 ini kepada nelayan-nelayan yang memerlukan.
Dan saya mengharapkan supaya pengurusi nelayan di kawasan Libaran ini dapat bekerjasama dengan saya sebagai ahli parlimen yang ada sekarang. Baru-baru ini Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberitahu lebih 40,000 golongan terbabit akan menikmati allowance sara hidup nelayan bernilai RM300 melibatkan peruntukan sebanyak RM151 juta. Persatuan Bola Sepak Sabah (SAFA) menyerahkan sumbangan sebanyak RM300,000 kepada bekas pemain Sabah Bobby Chua yang kini sedang menjalani rawatan pesakit saraf. Bobby yang pernah menggerunkan lawan ketika beraksi di Padang pada era 80 hingga 90-an dilaporkan menghidap penyakit sklerosis lateral amyotrophic ALS. Sumbangan disampaikan Timbalan Presiden SAFA Datuk Abdul Rahman Zakaria mewakili Presiden Datuk Bung Mokhtar Radin di kediaman Bobby di Telipok, Kota Kinabalu. Datuk Abdul Rahman berharap Bobby akan mendapat rawatan sewajarnya agar dapat pulih sepenuhnya. SAFA akan sentiasa menyanjung ataupun mengingati bekas-bekas pemain-pemain Sabah. InsyaAllah kita akan bantu dari masa ke semasa. Sementara itu, Bobby mengucapkan terima kasih kepada SAFA yang membantu beliau daripada segi rawatan. Saya juga ingin mengucapkanlah kepada orang ramai yang prihatin tentang keadaan saya. Ada juga yang membuat sumbangan-sumbangan peribadi dan juga doa-doa. Saya akan terus melawan penyakit ini. Bekas pemain tengah Sabah berumur 52 tahun ini difahamkan mengalami penurunan fungsi degeneratif pada sel saraf motorik. Persatuan Wartawan Keningau KJA menjalankan tanggungjawab sosial dengan menyumbang bantuan berupa barangan makanan dan kewangan kepada Pusat Kuarantin Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau dan Asrama Pelajar Saint Maria Goretti Binaong di Keningau. Menurut Presiden KJA Marutin Ansiong, bantuan ini bagi meringankan beban masyarakat berhadapan pandemik COVID-19 kini. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis kesyukuran KJA dan sumbangan bantuan khas COVID-19 di Keningau. Turut disampaikan bantuan khas kepada pengamal media di kawasan pedalaman. Marutin turut menyarankan pengamal media agar sentiasa berhati-hati dan mematuhi prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 ketika melakukan tugasan dan amanah dalam menyampaikan berita sahih untuk orang ramai. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Amalkan norma baharu ketika menyambut perayaan Krismas ini. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Diyah Sahlan. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat menyambut Hari Krismas.